bila berkumpul ramai-ramai macam tu bermaksud dah melanggar SOP. Kita ni nak pergi kenduri rumah kawan ke ataupun nak ajak kawan ziarah rumah kita pun tak boleh. Tiba-tiba boleh berhimpun ratusan orang berarak di tengah-tengah bandar. Apakah itu masih lagi tidak melanggar SOP? Jadi sekali lagi kita mendesak supaya kerajaan dan juga pihak berkuasa untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya supaya ia menjadi satu presiden, supaya di kemudian hari tidak ada lagi mereka-mereka akan yang melakukan perkara yang sama. Jadi bagi saya berharap sangat dan saya merayu supaya pihak berkuasa khususnya PDRM untuk mengambil tindakan. Kita lihat bagaimana satu ketika dulu seorang peniaga burger, dia meniaga burger di depan rumah dia pun dikenakan denda sebanyak RM50,000. Kemudian baru ini ketika Hari Raya Aidiladha sebagai contoh di Perai, sekumpulan masyarakat, terutamanya warga asing yang bersembahyang Hari Raya Aidiladha di kawasan lapang pun dikenakan tindakan. Mereka ditangkap, mereka direman, kemudiannya mereka dikompang sebanyak RM5,000. Tapi apa yang berlaku semalam sehingga hari ini saya difahamkan masih belum ada sebarang tindakan yang jelas, tindakan yang keras ke atas penganjur dan juga mereka yang menyertai perhimpunan tersebut. Maka sekali lagi saya mendesak dengan kita membuat laporan dan saya difahamkan di merata tempat juga di negara kita turut membuat laporan. Jadi saya berharap agar tindakan yang tegas diambil selepas ini. Jadi itu daripada saya. Assalamualaikum. Kita buka mic sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera rakan-rakan seperjuangan sekalian. Pada hari ini kita secara sukarela NGO Islam Negeri Pulau Pinang pada hari ini bersama-sama turun ke perkarangan IPD daerah Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut untuk turun membuat laporan polis berkaitan dengan demonstrasi yang telah berlaku semalam di Dataran Merdeka, tuan-tuan. Satu Malaysia yang tengok live, yang tengok laporan, yang tengok video Malaysia Kini ke, Malaysia Gazette ke, apa saja yang live semalam, satu Malaysia marah, tuan-tuan, kepada golongan-golongan yang 5 perut, 3 serangkai, buta perut, tak ada akal. Inilah golongan-golongan rakyat Malaysia yang telah dihasut oleh beberapa parti politik yang kita tahu di belakang mereka itu siapa. Mereka bertindak menjalankan kerja-kerja menghasut rakyat turun ke jalan raya agar kononnya untuk menggunakan demonstrasi itu bagi mengguling kerajaan. Ini tindakan yang tidak betul, tuan-tuan. Dikala COVID, wabak COVID-19 ini, rakyat diarah turun, diminta turun, anak-anak muda yang dihasut turun. Ini, tuan-tuan, kerja-kerja yang orang tidak punya akal, tuan-tuan. Jadi makanya kita sebagai rakyat Malaysia, kita turun membuat laporan polis agar mereka ini ditangkap dan didakwa dan diambil tindakan. Tuan-tuan, orang yang niaga burger pun, tuan-tuan, keluar SOP tak betul, kena denda, tuan-tuan. Jadi siapakah mereka ini? Apakah pihak PDRM hendak bersambil lewa? Apakah pihak PDRM takut dengan pemimpin-pemimpin sesetengah parti politik? Tuan-tuan, pihak PDRM, kita diminta untuk buat live di belah sana. Jom. Okey. Kita menghormati institusi undang-undang, tuan-tuan. Mari. Dan jadi baju hitam. Jalan boleh. Okey. Boleh ya? Okey. Jadi sebab tadi dekat sangat dengan balai polis, jadi kita diminta untuk buat live sedikit di belakang, jauh dengan balai polis. Jadi tuan-tuan, kalau kita langgar SOP, immediate kena saman. Kita boleh tengok dah macam-macam viral. Jadi kita nak tanya, tuan-tuan, bagi pihak NGO Islam Negeri Pulau Pinang, kami nak tanya ni, tuan-tuan, apakah mereka yang turun ke jalan raya berdemonstrasi semalam itu tidak melanggar SOP? Apakah mereka ini di antara golongan kayangan? Rakyat di bawah ini marah, tuan-tuan. Tidak ada satu rakyat pun yang saya jumpa dia kata bagus demo semalam. Tidak ada satu rakyat. Tidak ada satu rakyat yang saya jumpa semalam, tuan-tuan, dia kata bagus. Saya buka sikit mas ni lah sebab cakap tak jelas. Kita pun sorang-sorang kat sini. Jadi tuan-tuan,
Kita kena bagi tahu kepada pihak PDRM ambil tindakan dengan tegas. Kami tidak mahu PDRM dilihat menjadi kuda tunggangan kepada mereka-mereka yang menghasut mereka ini turun peserta-peserta di jalan raya untuk apa gulingkan kerajaan. Tuan-tuan, rakyat tengah susah, rakyat tengah ada masalah tak makan, rakyat tidak ada berniaga, rakyat tidak ada bisnes, duit rakyat tidak ada. Mereka masih lagi memikirkan tentang kepentingan bodoh politik mereka, tuan-tuan. Jadi pada hari ini, kami NGO Islam Negeri Pulau Pinang turun secara sukarela, turun untuk membuat laporan polis agar mereka yang semalam ini turun ke Dataran Merdeka dan Masjid Jamek diambil tindakan sekeras-kerasnya dan seadil-adilnya. Kalau kata mereka ini ada rakyat yang disaman, saman mereka. Kalau kata pihak Jabatan Peguam Negara harus mengambil tindakan, buka kertas siasatan, cari mereka. Ada yang bertopeng, ada anak-anak muda yang tutup muka, takut. Tapi turun ke jalan raya, penakut. Buka lah muka. Turun ke jalan raya semalam, tutup dengan topeng apa? Kalau berani, tuan-tuan, sebab rakyat marah. Dahlah sekarang dengan 17,000 satu hari kes COVID, dengan kerja buta perut hampa ni, tuan-tuan, akan menyebabkan kluster Dataran Merdeka pula lepas ni. Ni, kita nak. Taman Pak. Jadi apa sebenarnya yang mereka nak, tuan-tuan? Apa lagi yang mereka nak? Tunggu nak tukar kerajaan, tunggu pilihan raya. Kalih lah. Kalau turun ke Dataran Merdeka, tak kalih pun kerajaan. Tetapi dalam masa yang sama, orang-orang rakyat di bawah ini tidak boleh berniaga, kes COVID bertambah. Lepas ni kalau wujudnya kluster Dataran Merdeka, siap. Rakyat akan lagi marah dengan mereka ini, tuan-tuan. Kita tahu, tuan-tuan, siapa di belakang mereka. Kita nampak muka-muka pemimpin parti-parti yang tersebut. Saya tak boleh sebut sebab kami wakil NGO. Jadi mereka ini nakkan kuasa di ketika COVID, sanggup buat benda-benda bodoh lagi, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, kami NGO Islam Negeri Pulau Pinang, kami bagi amaran sekeras-kerasnya. Pihak PDRM, Ketua Polis Negara baru dilantik, jalankan tugas anda. Ketua Polis Kuala Lumpur, jalankan tugas anda. Jabatan Peguam Negara, dakwa mereka, heret mereka ke mahkamah. Tidak ada seorang pun rakyat yang kesian kepada mereka, tuan-tuan. Tidak ada seorang pun rakyat yang kesian kepada mereka yang menyertai perhimpunan haram ni, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab nak jatuhkan kerajaan, lah jadi buatlah macam-macam. Saya tak kisah, tuan-tuan, itu hal politik. Yang kita kisahkan hal kesihatan rakyat, yang kita kisahkan hal ekonomi poket rakyat. Mereka ini nak jadi sangat kerajaan, nanti jadi pilihan raya, jatuh pula. Rakyat pun, tuan-tuan, dah sengsara, tuan-tuan, 22 bulan dulu bawah kerajaan itulah. Tuan-tuan pun tahulah 22 bulan kerajaan apa. Jadi kita tu saya cakap, jadi mereka ni nak naik balik, nak guna kesempatan, tak payahlah, tuan-tuan. Jadi rakyat nak kehidupan yang sejahtera. Kita nak kehidupan yang harmoni. Saya sarankan video, tuan-tuan, tolong share seluruh negara agar rakyat turun ke balai polis, buat laporan polis. Sebanyak mana mungkin desak pihak Peguam Negara, pihak Ketua Polis Negara, PDRM untuk tangkap mereka dan dakwa. Terus keluarkan kompaun waimah apa saja yang termaktub dalam Akta 342. Itu tak masuk lagi Akta Perhimpunan Aman. Mereka tak apply permit, mereka tak dapatkan permit, mereka turun ke jalan raya. Dua sudah kesalahan yang telah pun berlaku, tuan-tuan. Ya, kita tahu mereka ada nombor-nombor telefon lah, lawyer. Hubungilah lawyer, suruh bawa keluar duit. Gunalah duit anda, banyak sangat duit kan. Rakyat sudah marah, tuan-tuan. Tetapi golongan yang buta perut tak ada akal ini lah yang menyebabkan rakyat pada hari ini semakin hari semakin sengsara. Sekali lagi saya ulang pada anak-anak muda yang turun, yang dipergunakan. Kesian kami tengok. Kami sangat kesian kepada anda, tuan-tuan, menjadi kuda tunggangan parti politik bangsat yang telah menyebabkan rakyat terus merana pada hari ini. Terima kasih. Saya mudah-mudahan kita minta tolong viral dan kita minta tolong share live ini dan tolong buat laporan polis sebanyak mungkin di setiap daerah. Desak PDRM untuk siasat, buka kertas siasatan, tangkap mereka-mereka itu, tuan-tuan, kerana rakyat semakin hari semakin risau. Rakyat semakin hari semakin sudah tak tahan. Rakyat nak keluar, tuan-tuan, daripada PKP ini. Tapi golongan seperti inilah yang menyebabkan PKP semakin hari semakin berpanjangan. InsyaAllah kita teruskan dengan sahabat kita yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Habis dah, tak ada apa. Ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bagi tenang sikit. Okey. Kita beberapa kali mendapat arahan daripada IPD yang mana kata OCPD telah keluarkan arahan ke OCS dan mengarahkan kita untuk beredar dan segera tidak membuat live di hadapan ini ya. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang saya nak bagi tahu, nak raikan semua, kita hanya berada di sini dalam mengikut penjarakan sosial. Dalam beberapa orang sahaja kita ada di sini. Tidak sampai 10 orang, tapi pihak PDRM begitu prihatin akan COVID-19, akan penyakit pandemik, tidak boleh berhimpun, tidak mematuhi SOP dan ada mengeluarkan kata-kata kepada kita untuk diambil tindakan dan disaman dan sebagainya. Hanya 10 orang saja di sini. Bayangkan semalamnya itu tuan-tuan dan puan-puan, perhimpunan baju hitam ini mereka berhimpun cukup ramai yang mungkin dalam ribuan orang ataupun ratusan ribuan orang di jalanan tanpa ada sebarang pematuhan SOP. Mereka berhimpun tanpa ada penjarakan sosial dan saya nak bagi tahu sekali lagi bahawa kita amat duka cita semalam bahawa kenapa tidak ada tindakan diambil oleh PDRM semalam. Mana pi Ketua Polis Kuala Lumpur semalam? Mana? Kita nak tanya sebab ini melibatkan pelanggaran SOP, melibatkan kawalan penyakit berjangkit. Kenapa tidak diambil semalam? Dan kita tengok secara live, kita tengok bahawa ada di situ PDRM yang mengawal lalu lintas, yang mengawal perjalanan peserta-peserta himpunan ini. Saya nak bagi tahu kepada masyarakat seluruh negara di luar sana bahawa sekarang ini melibatkan pandemik 19 COVID-19 ini, jangkitan harian positif harian lebih daripada 17,000 tuan-tuan dan puan-puan. Dan di Selangor adalah yang terbanyak jangkitan melibatkan positif COVID-19. Kenapa semalam punya perhimpunan tidak segera dihentikan? Kita boleh hentikan segera perhimpunan semalam. Bagaimana puak-puak pembangkang ini yang kita tahu bahawa semalam ini didalangi oleh puak-puak pembangkang kerana ada di kalangan mereka itu adalah pimpinan-pimpinan daripada parti pembangkang. Dan kita tengok parti-parti pembangkang, YB parti-parti pembangkang naikkan bendera hitam untuk menunjukkan solidariti dan sokongan kepada peserta-peserta yang berhimpun semalam. Ini adalah suatu perkara yang telah dibuatkan untuk tidak memberi kerjasama kepada rakyat, kepada kerajaan tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita tengok bahawa pembangkang ini selalu mengatakan bahawa mereka inilah wira yang selalu mempertahankan frontliners. Sedangkan mereka inilah tuan-tuan dan puan-puan menyebabkan punca merebaknya penyakit COVID-19 ini. Mereka ini tidak menghargai frontliners. Mereka tidak menghargai para doktor. Mereka tidak menghargai PDRM, tentera, rela dan sebagainya. Mereka tidak menghargai tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab mereka ini berhimpun dalam keadaan negara kita berada dalam keadaan total lockdown tuan-tuan. Total lockdown 3.0 tuan-tuan. Bermakna satu negara tidak boleh bergerak, kita tidak boleh merentas daerah, kita tidak boleh merentas negeri. Kita perlu duduk rumah. Kita perlu jangan berada dalam kawasan-kawasan yang padat. Kita diminta untuk meminimumkan pergerakan kita. Hatta kita diminta untuk meminimumkan untuk pergi ke supermarket, ke market dan sebagainya kerana ini adalah tempat himpunan orang-orang awam yang boleh mencetuskan sebaran penyakit berjangkit ini. Dan saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan bahawa rakyat sedang menilai sekarang ini bahawa pembangkang berada di jalanan. Mereka sebenarnya apa yang mereka mahu tuan-tuan? Mereka hanya nak menunjukkan bahawa kerajaan ini gagal. Tetapi mereka lah yang menyebabkan rakyat sekarang berada dalam keadaan panik. Rakyat seluruh negara sekarang ini berada dalam keadaan panik. Sebab itu mereka ini perlu diambil tindakan kerana menghasut rakyat untuk berada di jalanan tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ini rata-rata rakyat sekarang berada dalam keadaan panik. Bagaimana mereka ini akan kembali ke negeri masing-masing? Bagaimana mereka ini akan kembali ke rumah-rumah mereka? Dan ini boleh menyebabkan jangkitan. Sedangkan Kementerian Kesihatan Malaysia telah keluarkan bahawa virus sekarang ini adalah virus Delta yang boleh berjangkit melalui udara.
Dan dia boleh berjangkit dalam masa setengah jam, tuan-tuan. Tetapi semalam satu gerakan yang telah dibuat, gerakan baju hitam yang mendapat sokongan ahli-ahli politik untuk menyebabkan masalah kepada rakyat. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita telah membuat laporan polis kita di Pulau Pinang ini. Beberapa NGO telah berada di Pulau Pinang, kita telah berada di lapangan yang kita telah membuat laporan polis, dan kita harap bahawa PDRM segera mengambil tindakan yang tegas. PDRM segera keluarkan kompaun, PDRM segera buat tangkapan dan sebagainya kepada penganjur ataupun kepada peserta semalam, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sekian, kita ucapkan terima kasih. Terus share live ini dan kita menyeru kepada mana-mana NGO, mana-mana individu terus datang ke balai polis ini, buat laporan anda, tunjukkan solidariti anda bahawa mereka semalam berhimpun ini melanggar SOP, dan buat laporan untuk mereka ini segera diambil tindakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.